Assalamualaikum everybody. Terlebih dahulu, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada subscribers dan para penonton episod pertama minggu lepas. Saya terharu dengan sokongan kuat yang diberi. Hari ini, saya nak ceritakan sikit tentang beras. I know what you're thinking. Boy, Mat Saleh nak ajar Melayu makan nasi. Baiklah, okey, ada point juga. Sebaliknya, biar saya ceritakan tentang roti. Orang putih cakap pasal roti, siapa boleh larang kan? Pada suatu ketika dahulu, orang putih makan roti tak sama dengan roti zaman sekarang. Roti itu berat, kulit dia liat dan warnanya coklat atau perang atau hitam. Nak buat tepung dari biji-biji gandum itu satu kerja yang susah dan ambil masa. Apatah lagi nak bagi dia putih. Perasan tak ada orang putih namanya Miller, Steve Miller, Bob Miller, Miller Beer. Kerja nenek moyang dia mengisar gandum buat tepung. Pendek kata, raja-raja dan padre-padre je dihidang dengan roti putih sebagai tanda darjat tinggi mereka. Orang biasa tak layak dan tak mampu beli atau buat roti dari tepung putih. Dia pakai whole wheat, maksudnya dari seluruh biji gandum, tanpa membuang apa-apa daripadanya. Apabila teknologi meningkat, harga turun, orang biasa tak nak makan roti yang diperbuat dari tepung coklat itu. Dia nak makan makanan diraja. Dia nak hidup dia luxury, macam sultan. Dia nak roti putih saja. Bakat orang putih, you can't stop progress. Baik. Kecuali ada satu masalah. Apabila gandum diproses menjadi putih, zat-zat, serat dan unsur-unsur lain dibuang. Yang tinggal karbohidrat sahaja. Makan banyak anti-karbohidrat satu puncanya kesihatan orang US merudum dengan obesity, diabetes dan sebagainya. Seorang mualaf dari generasi bapa saya, Leroy Jones, atau lebih dikenali sebagai Amiri Baraka, dia pernah cakap, if you can convince people that white bread is food, you can convince them of anything. Maksudnya, roti putih itu hampir nilai sifar sebagai makanan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ceritakan tadi pasal roti, sama juga ceritanya lebih kurang tentang beras atau nasi. Orang Melayu zaman dulu mana ada makan nasi putih? Zaman dulu yang saya maksudkan itu bukan jauh ke belakang, lebih kurang 100 tahun lepas. Beras perang dan beras putih asalnya dari pokok yang sama. Cuma beras putih telah dipolish sampai 2 lapisan atas dibuang supaya lebih ringan dan lembut. Itu yang orang suka. Mungkin warnanya main peranan juga. Kan di pandangan Melayu lebih putih, lebih cantik. Astaghfirullahaladzim. Mungkin ada tak percaya. Saya makan nasi putih, ibu bapa makan nasi putih, datuk nenek makan nasi putih. Sihat aja, tak ada masalah. Baik. Jom kita travel back in time. Orang Melayu makan nasi perang terbukti dengan terlibatan dalam suatu kejadian bersejarah. Pada zaman penjajahan di hujung abad ke-19, penyakit beri-beri, satu penyakit yang merebak, bahaya dan tiada rawatannya. Orang British perasan bahawa kuli-kuli mereka, bangsa Cina, biasa dapat penyakit beri-beri. Kuli bangsa Tamil langsung tak dapat dan kuli bangsa Melayu asalnya tak, tapi baru-baru pada ketika itu dapat juga penyakit beri-beri itu. Hasil kajian menunjuk bahawa kuli tiga-tiga bangsa itu satu je beza. Cina makan nasi putih, Tamil tak, Melayu dulu tak, tapi baru-baru pada masa itu tukar selera makan nasi putih. Rupa-rupanya lapisan tegmen dan aleuron pada beras mengandungi zat B atau thiamine. Tak cukup thiamine, dapatlah penyakit beri-beri. Yang menarik di sini bukan sahaja punca beri-beri yang mendapati dalam kajian ini, ilmu sains baru menjumpai kewujudan bendela vitamin itself. Senang kata, the existence of vitamins was discovered through the study of brown rice.
Baiklah. Ben Gregory Productions menyuruh melibatkan diri dalam sejarah sains, dalam tradisi bangsa Melayu, dalam satu amalan yang sihat. Makanlah beras perang. Bagi yang baru nak cuba, Ben Gregory Productions nasihat campur segenggam sahaja beras perang dengan 2 cawan beras putih supaya tak merasa terlalu berat. Dah biasa, boleh tambah lagi. Selamat mencuba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lupa subscribe tau. Tekan butang di bawah.